Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan memberi hidayah kita bersama-sama kita meraihkan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita pada malam ini. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang memilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kembali surah Asy-Syu'ara daripada ayat 181 sampai ayat 209. Ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. صدق الله العظيم. Sambungan daripada surah Asy-Syu'ara, kisah berkenaan seorang Nabi yang Allah utuskan kepada kaum. Nabi inilah Nabi Syu'aib alaihi salatu wassalam.
merupakan bapa mertua kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang berkahwin dengan anak Nabi Syuaib, anak dara Nabi Syuaib yang bernama, ingat nama apa? Nama Sapura. Bukan Sapura Holding. Nama anak dara Nabi Syuaib itu Safura. Kita panggil Sapura lah. Kahwin dengan anak Nabi Syuaib ni. Dengan mas kahwinnya kira-kira Nabi Allah, apa nama, Nabi Allah Musa kena bekerja dengan Nabi Allah Syuaib selama 7 tahun. Itu mas kahwinnya. Tapi Nabi Allah Musa sempurnakan bekerja dengan Nabi Allah Syuaib sampai 10 tahun. Jadi itu kaedah yang kalau kita ni tak ada duit nak bayar mas kahwin, kerjalah dengan bapa mertua. Tak syarat bapa mertua kaya. Nabi Syuaib boleh ambil berkhidmat dengan bapa mertua. Kau seposin habuk tak ada duit. Nabi Musa masa melarikan diri daripada Fir'aun, mana buat duit bro, kan? Kedua-kedua dengan kerja Fir'aun, dompet semua tinggal, handphone, laptop tinggal belakang, kan? Lagi-lagi sampai kat Madian. Tadi Allah pilih kita bertemu dulu kahwin. Jadi mas kahwin dia tak ada. Kerjalah dengan bapa mertua 7 tahun, jadi sempurnakan sampai 10 tahun. Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam ini diutuskan kepada kaum dia yang Al-Quran sebut dalam ayat sebelum baliknya, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum syu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa'ati'un. Allah utuskan Nabi Allah Syuaib ini kepada kaum di Al-Aikah, nama tempat. Ada ulama kata nama kaum Nabi Yunus ini Ar-Ras, Ashabul Ras. Ada ulama kata Ashabul Aikati wa Madian huma wahid. Ashabul Aikah dan orang Madian ini tempat yang sama. Wallahu a'lam. Apa yang Nabi Allah Syuaib suruh dia orang ni? Auful kaila, sempurnakan timbangan. Wala takunu minal mukhsirin, jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang mengurangkan timbangan. Ya, jangan jadi macam Dacin Barisan Nasional. Siaplah kawan. Akhirnya terbubar juga tuan-tuan. Dan setelah ramai orang, ada yang meninggal dunia. Berapa orang meninggal dunia nak tunggu bubar. Ada yang tua depan komputer, kadang ada yang cium orang belendul. Akhirnya bubar juga. Bubar pun tersyasyul 2012. Kok itu kamu, itu hak pada kamu tu kamu 2012 juga. Wah, siapa ni? InsyaAllah Allah berikan kemenangan kepada Islam, insyaAllah. Amin. Takbir. Allah. Pakor ni pakor. InsyaAllah. Aizadam sabuk. Dia baru buka dimah dia. Aizadam fa'atum ila nasi fakazunul kaila lahum. Allah kata, apabila kamu menimbang manusia ni, fakamilul kaila lahum, sempurnakan timbangan. Jangan sengit dacing itu Allah lah. Tak kata buat dia, kena sungguh ya. Kata macam mana? Tadi Muhammad tersebut, dia kan sempat lagi kempen tadi mangkuk air betul. Dia kan ubah-ubah, ada kempen lagi. Kita hendaklah jaga negara kita demi anak cucu kita di masa akan datang. Itu manusia yang akal dia pendek, bagi dia anak cucu je. Tapi Nabi ajar kita, Al-Quran ajar kita, ulama ajar kita jaga sampai bila? Al-akhirah, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat kita nak jaga hidup kita ni. Bukan sampai anak cucu dia, dan sampai dalam kubur, hidup balik depan padang mahsyar, masuk syurga. Itu matlamat sebenar cerita. Kan beza pemerintah yang hanya nampak dunia, yang tak nampak hari akhirat. Ini beza tuan-tuan, masalah. Sebab tu di ayat ke-13 pastikan yang pernah tersyasyul dulu, yang pernah tersyirap dulu, kan, memangkah yang tak sepatutnya dibangkah, jangan diulangi kesilapan kali kedua. Boleh faham tu? Yang jawab tu yang pakar ni kan. Wala tukhsirul kaila, jangan kamu hebat. Malah aku tak tahu lah bila
dia ijtihad ubah tu, kita punya happy tu lebih pada raya pun tak. Lepas tu nak pakai apa cuba depan rumah. Ialah benda sakit jiwa menunggu kau tahu. Ada seorang hamba Allah ni, dia baru pergi Jepun beberapa hari. Anak SMS. Dia tu dah buang. Buang anak kena balik sekali malam dia kata. Balik tu dia kata lagi. Wa ta'khudhu idza kana lakum taman wafiyan walakin udhu kama tu'tun. Jadi zaman Nabi Allah Shu'aib, umat dia bila menimbang, membohong, nipu, tidak adil, kan? Ni benda yang tak sepatutnya. Negeri lain dapat royalti, Kelantan tak dapat royalti. Nak tak apa ni? Kan? Ini semua keturunan Nabi Shu'aib belaka, keturunan umat Nabi Allah Shu'aib. Yang jadi semua tak berlaku adil. Negeri lain semua ada lebuh raya, Kelantan tak ada lebuh raya. Ini semua keturunan-keturunan yang Madian. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah timbangan itu dengan timbangan yang betul. Wala tabkhasu an-nas ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu mengurangkan harta-harta manusia, dan jangan kamu melakukan al-asaw ataupun ta'thaw fil ardi, ini membuat kerja-kerja tak baik seperti merompak dan sebagainya. Jadi rakyat Nabi Allah Shu'aib ni janganlah mengurangkan timbangan, merompak lagi. Wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin, dan takutlah kamu kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu, wal jibillatal awwalin, dan ingatlah sebagaimana yang Allah Ta'ala pernah buat terhadap kaum yang terdahulu, Allah hancurkan, ingatkan benda itu. Bila Nabi Allah Shu'aib bagi peringatan, bagi tazkirah kepada kaum dia, apa respon orang kampung? Qal innama anta minal musahharin, kau ni wahai Shu'aib, orang kena sihir kau ni. Kau ni sakit tu tak? Okay. Macam mana Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW bawa Islam kat Mekah, macam-macam orang kata, antaranya lagi Muhammad, kau ni kena sihir ke? Kau kena sambut dengan jin apa? Kalau kau sakit, kau kena sambut dengan jin. Kami akan panggil bomoh-bomoh yang paling terror dekat kawasan Mekah untuk ubat penyakit kau. Wa ma anta illa basharun mithluna, dan tidak adalah kau ni wahai Shu'aib macam orang serupa kami juga. Apa beza kau dengan kita orang? Wa inna zunnuka la minal kadhibin, dan kami menganggap kau ni pembohong. Dikatakan Nabi Allah Shu'aib pembohong. Bila dah kata macam tu, diorang mula cabar Nabi Allah Shu'aib. Apa cabarannya? Fa'asqit 'alaina kisafan minas sama' in kunta minas sadiqin. Ya, jadi silap baca, sepatutnya baca pelan-pelan. Sebab ayat ni ayat cabar Allah Ta'ala. Tapi bukan aku nak cabar, aku buat contoh. Okay? Jadi kita dah sebut, kalau sampai ayat bala ni disunatkan baca pelan-pelan. Ya, contoh kan? Qalu innama anta minal musahharin wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka la minal kadhibin fa'asqit 'alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiqin. Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Sudah baca pelan-pelan sebab ayat 187 ini mencabar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi saya baca buat tadi itu contoh kuam hajarnya umat-umat terdahulu. Wahai Nabi Allah Shu'aib, kalau engkau ni betul, kami cabar, jatuhkan ke atas kami azab daripada langit kalau engkau di kalangan golongan yang benar. Apa kata Nabi Allah Shu'aib alaihi salatu wassalam? Qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Nabi Shu'aib tak sahut cabaran orang. Masih ada lagi rasa simpati kepada kaum yang goblok berdiri. Dia kata, Tuhanku maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dia tak kata, oh cabar ya. Dia tak kata macam tu. Iaitu kita ni, yelah, kita punya standard tak macam standard Nabi dan Rasul. Kan? Kita kalau orang cabar Islam, kita pun semai hajat selalu bagi dia elok, pasti juga. Kan? Tapi, yelah, level kita tak sampai kan. Sebab tu dah dekat pilihan raya ni tuan-tuan, lawan kita lawan, tapi kena banyak berjaga adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nak smack down,
tapi pastikan ada filter. Jangan main belasah je kan. Fakazzabuhu, lalu mereka membohongi Nabi Allah Syuaib. Fa'akhadhahum 'adzabu yaumil dhullah, lalu Allah menimpakan kepada mereka azab pada hari Zullah. Ini asal makna hari yang ada naungan, yang ada bayang-bayangan, yang ada payungan. Kita akan ceritakan nanti. Innahu kana azaba yaumin azim, itulah sesungguhnya azab pada hari yang dahsyat. Inna fi dzalika la ayatan, sesungguhnya pada ketika itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Okey, apa cerita hari Zullah? Qala Qatadah, qala Abdullah bin Umar. Jadi dia mencabar Nabi Allah Syuaib supaya diturunkan azab daripada langit. Nabi Allah Syuaib tak amin, tak doakan, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ulama sebut? Inna Allah sallata alaihim al-harra sab'ata ayamin hatta ma yuziluhum bihi syai'un. Lepas dia mencabar Nabi Allah Syuaib, apa yang berlaku? Negara tersebut Madian ditimpa dengan kemarau selama 7 hari. Panas yang amat sangat. Panas, ya Allah. Macam baru ni lah, anda pergi ke Perlis, Darul Bidah. Panas, ya Allah. Aku kan tahun ni je panas. Sebab orang Perlis, dia kata tak biasa lah Ustaz kan. Ini sokmo lah panas. Panas pun saya beruang-uang pasal buka punya. Jadi pasal apa? Sepadan dengan Thailand dekat dengan Bangkok. Dia makin tinggi, tak henti lah aku. Panas kan. Jadi panas pun lah 7 hari. Bila panas, orang dekat Madian ni dah melepuk. Air tak ada, tempat berteduh tak ada. Nak buat macam mana? Suma inna Allah ansha'a lahum sahabatan. Lalu Allah Ta'ala, dia tengah panas tadi, cukup 7 hari. Hari ke-8 Allah hantar awan mendung. Datang awan. Fantalaqa ilaihim ahaduhum wastadalla biha. Jadi orang kampung dia tengok, ada awan mendung lah. Dia pun berlari, lari pergi dekat awan mendung. Fa'asaba ta'tha bardan wa rahatan fa'aqama bidzalika qaumahu. Dia pun duduk, oi, best lah kau ni, sejuk gila kau. Ada angin, awan nano, kan, enjoy lah, best. Dia pun panggil orang kampung semua keluar, lipat bawah awan nano. Awan nano sudah datang ni, jom. Fa'atauha jami'an. Orang kampung pun keluar belakang, lipat bawah awan. Fastazallu tahtaha, dan diorang pun duduk bawah awan sebab nak dapatkan kesejukan naungan awan. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua cerita, inna ahla Madian uzibu bi thalathati asnaf min al-azab. Seorang ulama Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi cerita, penduduk ahli Madian diazab dengan 3 cara. Yang pertama, akhadathum rajfatu fi darihim hatta kharaju minha. 7 hari lepas kemarau panjang ni, Allah berikan gempur yang besar. Diorang pun lari keluar pada rumah. Takut rumah roboh, rumah runtuh. Tapi tak tahan panas kat luar, panas. Nak masuk rumah takut gempur bumi. Bila macam tu, fa'arsala alaihim zullah. Lalu Allah Ta'ala pun datangkan awan mendung. Jadi dia pun seronok, awan mendung, awan mendung. Semua pergi kat bawah awan tu. Bila masuk bawah awan tu, apa yang berlaku? Fa'ajjajat alaihimun nar. Lalu ditimpakan kepada mereka azab, keluar api daripada awan tu, bakar orang kat bawah tu juga. Habis gentung belakang. Dalam tafsir kata, mereka fahtaraku kama yahtariqu al-jarradu fil iqlah. Lalu mereka dibakar, gentung. Dikatakan sini macam orang goreng apa benda tu? Keropok pula. Belalang dalam kuali. Gentung macam goreng, macam goreng udang kering. Inilah dipanggil azabu yaumil zillah atau zullah. Azab yang konon diorang ingat, awan mendung, awan rahmat. Rupanya Allah turunkan bala bencana wali yang kita.
Fadakhalu jami'an tahta dhullah fasaha bihim sayhatan wahidah famatu jami'an. Dan ada riwayat sebut bila masuk awal-awal tu diorang dengar satu jeritan yang amat kuat. Ada jeritan yang amat kuat, turun api daripada langit dan bakar mereka. Ini dengan sebab kebiadaban mereka mencabar Nabi Allah Syuaib alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Yang bawa turun Al-Quran ini ialah Ar-Ruhul Amin, gelaran malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ruh Al-Amin, ruh yang amanah. Ala qalbika, dibawa turun Al-Quran di atas dada kau, hati kau wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, supaya kau wahai Muhammad menjadi orang yang memberi amaran kepada kaum manusia. Allah turunkan Al-Quran pakai bahasa apa? Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lidah Arab yang jelas. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ya, tak diturunkan dalam bahasa Melayu, Jawa, Banjar dan sebagainya, tapi diturunkan dalam bahasa Arab. Kita pernah cerita, walaupun Al-Quran Allah turunkan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, hebatnya Al-Quran ini, tapi tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran Allah puji bangsa yang paling bagus ialah bangsa Arab. Allah tak puji pun. Bila Allah tak puji bangsa Arab, bangsa paling bagus, yang kita Melayu tiba-tiba nak bangga dengan bangsa kita, bangga ke apa? Kan? Jadi kita ni tak payahlah berbangga dengan bangsa, kita cukuplah berbangga nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita kaum yang Allah muliakan dengan sebab Islam. Fa mahma bataghaina al-izzata li ghairi ma a'azzanallahu bihi azallanallahu. Kalau kita cuba mencari kemuliaan selain dengan apa yang Allah dah tetapkan pada kita, Islam yang memuliakan kita, tiba-tiba kau pilih cara lain untuk mulia, azallanallahu, Allah akan hinakan kita, waliyahzubillah. Jadi itulah pegangan kita sampai mati insya-Allah. Amin. Bilisanin Arabiyyin mubin. Diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya orang kafir tak bagi alasan. Diorang tak boleh beriman dengan Quran sebab tak faham. Aku turunkan dengan bahasa Arab. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini telah disebutkan fi zuburil awwalin, di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Zubur ataupun Zabur, kitab Zabur tu kan, makna Zabur ataupun Zubur ni ialah dengan makna kitab-kitab. Nabi Allah Ibrahim dipanggil Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim ada 10 helai. Ia helaian-helaian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim, dipanggil Shif. Shif, ya. Orang putih panggil helaian apa? Shif, banyak tu. Kalau pendek Shif, lain maknanya. Kena baca 2 harakat. Shif, baca tu. Jadi orang Arab, orang putih ambil bahasa Arab. Dia macam Kuat Mahmud tu lah. Ingat lagi cerita Kuat Mahmud? Mahmud tu asalnya Mahmud. Mahmud tu nama benda. Nama gajah Abrahah tu besar. Mahmud nama dia. Oh, tu gajah besar. Kan? Daripada gajah besar tu, orang putih pun ambil Mahmud. Mahmud kan gajah besar kan? Betul? Dia tu. Jadi keluarlah Kuat Mahmud, bayar minggu-mingguan gitu. RM5 seminggu. Jadi ini semua asal-usul di bahasa Arab yang diambil oleh orang putih. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Al-Quran, kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah termaktub dalam kitab-kitab yang terdahulu. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim. Awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u Bani Israel. Adakah tidak ada bagi mereka tanda-tanda an ya'lamahu, bahawasanya telah mengetahui berkenaan dengan Al-Quran ini ataupun kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh ulama-ulama Bani Israel. Allah tanya,
Bila turun Quran di zaman Nabi SAW, Nabi bawa Quran kepada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tak iman tu munasabah lah, pasal dia orang tak ada, dia orang tak kenal Nabi Rasul. Okey, munasabah. Tapi tak sepatutnya dia orang tak iman sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kan, orang Arab Makkah ini dia ada satu kabilah, kabilah Huzail. Kabilah yang paling cantik bahasa Arab mereka. Ada kadang-kadang pelik, ialah zaman Nabi dulu orang Arab dia cakap bahasa Fusha, dia bahasa yang amat standard, dia punya bahasa dia bersih, bahasa dia tak cakap bahasa pasar. Kalau kita baca kitab-kitab kan, kita boleh bayang macam mana Nabi SAW berdialog dengan para sahabat. Nabi punya bahasa standard, bahasa Al-Quran. Sebab itu Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna dia cukup marah orang Arab cakap bahasa pasar. Cakap bahasa pasar lah, panggil apa? Kalau kita contoh cakap bahasa tak standard lah. Orang KL cakap kita orang ni apa? Kita orang nak pergi macam tu lah kan, macam haram je lah, macam tu kan. Cakap pilih-pilih tu apa kan. Kalau orang tengah tu cakap tu lah, awam-awam sekian. Jadi hari ni saya nak menekankan, kita perlu menekankan masalah apa yang perlu kita tekankan di sini ya, kan. Ini bahasa yang orang kata tidak standard. Orang Kelantan kecil Kelantan, jadi orang kapal ke? Jadi kita ni Allah ajar kalau boleh cakaplah bahasa Fusha, bahasa standard. Tapi yelah macam singal pula kan, kalau cakap Fusha apa-apa macam tu. Apa khabar? Awak mau pergi ke mana? Kita berkata awak dah mampu ke? Jadi peliklah macam tu. Tapi Al-Quran dia tak guna langsung bahasa rojak ni. Dia guna bahasa standard. Mas muka kaifa haluka ila aina anta zahibun imasa fa'anta hadzal amr. Kan lain kan dia standard. Bila cerita pasal bahasa Al-Fusha ni, saya masa kat Syria dulu, saya ni bukan jenis orang bersembang. Aku ni kan jenis malu-malu kan. Nak cakap ni payah sikit betul. Dalam kelapasnya paling-paling pun kalau bunyi tu kentut. Dia nak bercakap tu malu. Tapi yang kita ni insya-Allah lah boleh bercakap Arab. Sebab apa tau? Sebab pengajian kita tengok cerita kartun. Itu je. Aku petang-petang menghadap kat tengok cerita kartun. Sebab kartun Syria ni dia punya bahasa semua bahasa standard dah kena. Dia takkan guna bahasa Amiah, bahasa pasar. Contoh kalau satu cerita tu, cerita Captain Majid. Captain Majid ni kisah budak main bola. Dia punya Captain nama Majid. Jangan Captain Majid ila bubulah nama 40 ila Ahmad war apa dia? Fadaraba darbata sa'iqah. Darbata sa'iqah tu sepakan berapi. Bola tu berapi. Kita pun tengok Harithul Marma. Harithul Marma ni goalkeeper. Irtabakal ana berlubung. Kan? Jadi kita dengar buka kamus, cek. Oh, jadi dengan sebab tengok cerita kartun tu, bolehlah cakap sikit-sikit bahasa Arab. Dulu masa aku sampai Syria, mula-mula sekali aku beli buku apa tu? Buku kartun lah. Buku kartun yang Mickey Mouse, Tom and Jerry, Cinderella ni buku tu tak. Boleh dah tengok ni gila tu bawah ni. Dan kita minat kartun. Itu salah satu benda yang kita rasa ada faedah untuk bahasa kita. Layak yang itu je. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bolehlah sikit-sikit sekadar nak letok orang, tak ada masalah. Jadi orang zaman Nabi bahasanya Fusha, bersih bahasanya, standard bahasa dia. Jadi orang dulu, orang Mekah bila turun Al-Quran, diorang boleh hebat bahasa Muhammad. Bila masa Muhammad ni belajar, siapa mengajar ni kan? Jadi orang Quraisy pun ada yang beriman dengan sebab diorang tahu bahawa bahasanya mustahil Muhammad boleh sebut benda-benda macam ni sedangkan dia tak pernah belajar pun Al-Quran kan. Kaf ha ya ain sad. Lain dia punya susunan tu. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
Susunan tu canggih. Ya kan, hujung sama aja. Macam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kan sampai fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hujungnya sama belaka. Kan canggih tu. Itu yang panjang kan, surah pendek. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi baca Quran ni kena dengan makhraj Arab. Jangan kok Melayu tak jadi syekh. Melayu qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, Syekh Wasita apa kau? Baca itu dia dah betul. Waqab. Kan tahu begitu. Dia sebagai guru betul besar kena sesuai dengan ayat dia. Ada yang lembut, sin, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kan? As-Safi belaka hurufnya kan. Jadi Quran ni canggih. Orang kafir kata, macam mana Muhammad boleh buat benda ni? Mustahil. Mesti ada orang ajar. Siapa mengajar dia? Sejak bila Nabi masuk sekolah? Cuba cek kat Mekah, aku pernah Nabi masuk sekolah. Dah main mana? Tak lain dan tak bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda ni Quran dah buat lama. Kita orang bangsa Melayu ni meniru daripada mukjizat Al-Quran tu. Keluar pantun Melayu tu kan. Suruh papan tarik papan, uang geragi dalam perahu. Suruh makan aku makan, suruh mengaji aku tak tahu. Rasa sayang, rasa sayang sayang lihat nona jauh. Rasa sayang sayang kan? Lagi apa? Siakap selohong lama ikan tuli, bercakap bohong lama jadi Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan, sejarah menceritakan Al-Quran ini ataupun kebenaran Nabi Muhammad SAW, ulama-ulama Bani Israel tahu belaka, tapi diorang sembunyi sendiri, tak khabar keluar senyap-senyap. Diorang tunggu siapa dia Nabi akhir zaman. Contoh ulama Bani Israel ataupun ulama Kristian yang kenal Nabi dan beriman dengan Nabi ialah Abdullah bin Salam, yang nama dia Husain bin As-Salam. Husain bin As-Salam ni duduk di Madinah, pakar, ahli kitab, spesialis. Semua masalah cerita-cerita umat terdahulu, Nabi Rasul terdahulu, semua wakil rujuk dekat dia. Memang terkenal Husain bin Salam. Dia ni tiap-tiap hari dia akan bahagikan waktu dia dengan 3 bahagian. Yang pertama, dia akan berkebun. Yang ketiga, dia akan beribadat dalam gereja. Yang ketiga, dia akan mentelaah kitab Taurat, Injil, baca tiap-tiap hari tengok tentang lahirnya Nabi akhir zaman. Setiap kali dibaca, dia cukup yakin inilah orangnya, dia akan lahir besok. Dan dia berdoa, ya Allah izinkan aku beriman dengan Nabi akhir zaman. Jadi dia ceritakan dengan orang-orang yang berhampiran dengan dia, yang percaya, dan ada orang yang ikut Husain bin Salam. Kisah dia beriman dengan Nabi SAW. Satu hari dia tengah bekerja naik atas pokok apa tu, pokok tamar. Tengah-tengah petik buah tamar tu, makcik dia dekat bawah. Makcik dia tukang petik buah dekat bawah ni. Tiba-tiba dengar orang dekat luar Madinah menjerit, Muhammad dah sampai, Muhammad dah sampai. Orang menjerit. Jadi Husain bin Salam yang atas pokok ni dengar, Muhammad dah sampai. Makcik betul ke makcik? Oh betul lah tu. Siapa Muhammad tu? Husain bin Salam kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata macam ketua atas pokok. Masa tu dia Yahudi, masa tu dia beragama, ikut agama, agama Nabi Isa juga, agama Nabi Musa juga, tapi dia ikut Taurat. Tapi dia dah beriman bahawa ini adalah Nabi akhir zaman. Bila dia kata dia takbir macam tu, makcik dia kata apa? Hayat Allah.
Ya bakallah ni kalau bahasa kita hampir macam itulah. Wallahi law anna Musa qad ata fi hadhihi atau fi hadhihi al-Madinah lama tajarra'ta an tatakallama mithla hadha. Demi Allah, kalau yang datang itu Musa bin Imran, belum tentu kau sebut kalimah Allahu Akbar. Apa cerita kau ni? Makcik ni marah takbir, kau tahu. Makcik ni boleh kapal air kau ni. Ada teman pula tak bagi takbir. Musa kata, ya ama, wahai makcik, ya amati, wallahi innahu la rasulun. Demi Allah, itulah Rasul yang dijanjikan dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Itulah orangnya. Dia pun turun daripada pokok. Turunnya makcik, berimanlah dengan dia makcik. Makcik dia kata, betul ke kau cakap ni? Alah makcik, betul makcik. Makcik pun tak kenal saya. Saya ni pakai rujuk di kalangan orang-orang ahli kitab. Kalau macam tu aku pun beriman. Husain bin Salam kata, tapi makcik diam dulu, jangan kabur dekat orang-orang Yahudi, takut dia terperanjat. Biarkan dulu. Okey. Sebab Husain bin Salam nak tengok betul-betul ke itu Nabi ke tidak. Kan? Sampailah Nabi SAW masuk dalam Madinah Al-Munawwarah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Ayyuhal mab'uthu fina jita bil amril muta', jita syarraftal madinah, marhaban ya khairada. Ya hanana, ya hanana. Masa tu ya hanana tak keluar lagi, kau tahu. Nak kabur bernasyid boleh, berqasidah boleh, tapi jangan tinggal perjuangan Islam. Faham ke tidak? Macam tu kau kena ingat. Berjuang kena berjuang, bernasyid, Nabi bernasyid, sahabat masa gali khandaq bernasyid, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah, nahnu alladhina bay'u Muhammadan ala al jihadi ma baqina abadan, laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa sakinatan alaina wa in aradu fitnatan abaina. Lepas tu perang. Oh betul. Kan? Mujahidin bernasyid, sebelum pergi perang bernasyid. Wal haqqu yahshudu ajnadahu wa ya'tadu lil mawqifil fasili. Wal haqqu yahshudu ajnadahu wa ya'tadu lil mawqifil fasili. Fasuffu jahafil asadahu wa duqqu bihi dawlatal batilin. Nabiyal huda qad shafawna al-kara wa 'ifna shahiyya min al-mat'ami. Nahadna ila Allah najlu thura bi raw'ati qur'anihi al-muhkami. Wal haqqu ya. Oh betul. Perang jihad baru kena. Tak boleh kata ya kau tak pergi ke mimpin ya orang macam berdengik tu ya aku luku kejap lagi tak patah ya. Kau tak pergi Makkah ke ya tak bolehlah macam tu bang. Ya Hanana layan, tak ada masalah punya, tapi jangan lupa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun layan juga kan. Sekarang nasyid macam-macam kan. Kita lihat dua ayat ya Rabbi bi Mustafa. Bukan yang lama tu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasid. Itu sedih bunyi dia kan. Ni yang terbaru ni. Ya Rabbi bil Mustafa jadi baligh maqasidana wa fil lana ma daya wasi'al karam. Kau lah Nabi jadi rap betul tak? Sampai macam tu dia tu kata. Alah abang semua ya. Kita berjuang. Itulah orang berjuang. Dia ada hiburan dia, qasidah, nasyid, selawat Nabi. Tapi jangan lupa berjuang Islam ya. Okeylah. Jadi bila Abdullah bin Salam ni dah tahu Nabi masuk, dia pun jumpa Nabi SAW.
Fi awwali wahdatin ra'aytuhu fa inni a'rifu annahu laysa biwajhin kadzdzab. Bila aku tengok di muka Nabi Muhammad, aku tahu inilah orangnya. Dia bukan pembohong, inilah orang. Dia pun jumpa Nabi SAW beriman dan dia kata, ya Rasulullah, Nabi kata, masmuka, siapa nama kamu? Husain bin Salam. Nabi kata, bal anta Abdullah bin Salam. Bahkan nama kau aku tukar kepada Abdullah bin Salam. Ini sunat. Dia tukar nama kalau nama tu tak faham pun, tak beda kan. Nama apa kau? Jendul bin Liman. Mulalah mana Jendul bin Liman kan. Nama kau siapa? Betik je tu dikai agak-agak kan. Jadi tak best lah nama macam tu. Kumpul lah nama yang cantik sikit. Jadi sunat tukar nama. Bila Nabi panggil dia Abdullah bin Salam, dia kata, ya Rasulullah, bermula pada hari ini, itulah nama yang paling aku suka. Sebab Nabi yang bagi Abdullah bin Salam. Ya Rasulullah, aku ni cukup terkenal di kalangan kaum aku, orang-orang ahli kitab Yahudi, ahli kitab. Tapi satu benda aku nak cakap, diorang ni semua, Yahudi ni qaumun buhtanun, satu kaum yang cukup pembohong, penipu, tak boleh dipercayai. Walau bagaimana ya Rasulullah, saya tetap tak putus asa, minta sangat, boleh tak Nabi datang dekat kampung saya, berkempen, berceramah untuk menerangkan Islam, boleh tak? Nabi kata boleh, tak ada masalah, aku akan pergi. Tapi ya Rasulullah, masa Rasulullah pergi nanti, saya pun pergi juga, tapi saya akan menyuruh dekat belakang tirai. Dan Rasulullah bila berceramah, cuba Rasulullah tanya dekat diorang kenal tak siapa dia? Husain bin Salam. Okey. Pada hari yang dijanjikan, Nabi pun masuk ke kampung Yahudi. Semua pembesar Yahudi ada belaka, datuk, datin, tantin, tun, semuanya ada belaka. Program DMA ni kan. Nabi pun ceritalah, dia Nabi, Rasul, semua tengok pintu. Tidak, tak penipu. Macam orang kata dia kan. Habis Nabi cerita, Nabi kata, hal ta'rifuna man Husain bin Salam? Kamu kenal tak siapa Husain bin Salam? Masa tu Abdullah bin Salam nyuruh tahu kat belakang tirai ni. Tengok. Kamu kenal tak siapa Husain bin Salam? Serentak orang Yahudi jawab. Dia kata apa? Khairuna wa ibnu khairina wa ibnu akhyarina. Macam-macam dia kata. Itulah sebaik-baik orang di kalangan kami, keturunan yang paling mulia di kalangan kami, ulama kami, pakar rujuk kami, semua orang puji belaka. Dia kata bagus, betul kamu kata tu. Nabi tanya, apa pendapat kamu kalau Husain bin Salam masuk Islam? Apa kata pokok Yahudi? Mustahil. Mustahil. Itu hardcore berdengkur tu. Mustahil boleh masuk Islam. Dia takkan masuk Islam. Bila dia kata macam tu, tiba-tiba Husain bin Salam keluar daripada tirai belakang ni. Dia kata, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya qaum, wahai qaum, hadza Muhammadun, inilah Muhammad, berimanlah dengan dia. Elok dia cakap macam tu. Serentak orang Yahudi kata apa? Ini syarruna wa ibnu syarrina wa akdzabina. Macam-macam lagi orang kata, ini orang yang paling pembohong, kaki gelentong, kaki gelepet, ayah ke, macam-macam kata ke Abdullah bin Salam, dengan sebab beriman kepada Rasulullah SAW. Itu ringkasan cerita pasal Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang yang dapat dua pahala. Pertama, pahala beriman dengan Nabi Isa. Yang kedua, pahala beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Cukup macam Raja Ethiopia di Najasyi, dia dapat dua pahala sebab dia beriman dengan Nabi Isa dan dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Wa Salman Al-Farisi, dan seperti apa yang berlaku pada Salman Al-Farisi. Ingat lagi tak kita Salman Al-Farisi? Ingat. Datuk kita ingat. Yang lain tak apa dapat. Dia ingat masa dia kajian penulis tu, buat tu ingat tu. Yang lain hadis penuh, tak pernah ingat tu. Saya cerita ringkasan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni budak Iran. Dulu dekat sebuah kampung bernama Jayan. Bapak dia JKK kampung, itu kampung dekat sana. Hari-hari kerja Salman ni, apa dia? Dia jaga api. Dia Majusi kan. Majusi ni agama sembah api ni berasal daripada Iran tau.
Lepas tu dekat Iran masih ramai lagi orang sembah api ni. Yang sembah api tu memang tak dikacau oleh pemerintah Iran. Yang dikacau siapa dia? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kena tangkap, kena bunuh dan sebagainya. Geng-geng majusi tak ada masalah. Jadi tuan-tuan semua, satu hari Salman ni bapak dia sayang sangat dekat dia. Intan payung kata. Sampai bapak dia tak bagi langsung Salman keluar. Kawan dengan budak-budak tu tak lepak rumah je lah kerja ni. Satu hari bapak dia kata, Man, abah hari ni busy sikit. Abah ada meeting pasal Parlimen nak bubar ni. Jadi Man, kau pergi tengok kebun abah. Kebun abah kat luar tu ada. Kau tolong cek pekerja-pekerja tu buat kerja ke tak buat kerja kan. Lepas tu tengok. Lepas tu Man, satu pesan abah, balik sebelum maghrib. Lepas tu abah nak tahu apa benda buat hasil jualan dan sebagainya. Okey bah. Salman pun keluar rumah. Masa on dulu nak pergi kebun tu, dia lalu dekat sebuah gereja tau. Bila lalu kat gereja tu, dia dengar bunyi orang nyanyi dalam gereja tu. Aku pun tak kerti sangat lagu orang yang ada gereja macam mana kan. Salman kata macam best saja. Salman pun masuk, duduk dekat bangku gereja tu. Dia layan tak lagu seterusnya. Salman kata macam dah dengar. Bapak suruh pergi kebun, dia lantak dengar lagu dekat gereja sampai maghrib. Dia pun tanya dekat bishop dalam gereja ni, Tuan, ini agama apa ni Tuan? Ada lagu-lagu, ada orkestra, ni apa benda ni? Padri ni kata, inilah agama Masihi, Nasrani, Kristian. Menarik dia kata. Dia kata, Salman pun boleh fikir, enjoy lah agama ni, tak macam agama aku. Dia pun balik rumah dah lewat. Abah dah tunggu, mana budak Salman? Aku call tak angkat. Aku call tak angkat. Aku yang ada dalam perkhidmatan. Tunggu dekat dia. Jadi bila bapak dia tanya, kau pergi mana? Salman cakap tadi budak dulu tadi. Bah, tadi masa pagi tadi nak pergi kebun, saya singgah dekat gereja bah. Saya masuk, saya dengar best bah. Saya cakap juga lah bah, agama diorang lagi best pada agama kita. Agama kita ni main api, terbakar lah. Kan silat kain terbakar je pun lah. Jadi saya pendapat saya, kita ikut agama tu lagi bagus. Bapak dia kata, buang hajar punya budak. Sempat kan Salman. Kau berani kutuk agama nenek moyang dulu Bigfoot kita. Inilah agama kita dulu kini selamanya. Kau jangan tukuk. Orang Salman kata, ini kali lah. Bapak dia kata, jangan tukar. Salman pun bergerak. Jadi sejak pada itu, bapak dia bimbang Salman dia keluar pada rumah, dirantai dia Salman dalam rumah. Ikan, tak boleh keluar. Takut bapak anak dia ni dari keluar. Salman dia duduk dekat rumah, diintai dekat tingkap-tingkap bilik. Satu hari tengah-tengah dia diintai tu, dia nampak padri tu dalam depan rumah dia. Ni kenal tak? Saya ni budak yang datang gereja tu. What happened? Abah ikat. Tuan, bila tuan nak pergi ke Syria, ke Syam? Sebab masa berdialog dengan gereja, dia kata agama ini berasal daripada Syam. Bila tuan nak pergi, saya nak ikut. Jadi Padri pun kata, Rabu depan pun insyaAllah. Okey. Jadi Padri ni pun janji dengan siapa nama Salman untuk bawa Salman ni pergi ke Syam. Pada hari yang dijanjikan, artinya Salman berjaya melarikan diri dan dia pun menuju ke Syam ikut Padri ni sampai ke Iraq. Itulah bermula kehidupan Salman Al-Farisi berpisah dengan bapa dia. Sanggup lari dengan sebab nak cari agama. Ya, ini Salman Al-Farisi lari pada rumah nak cari petunjuk Allah. Tak macam budak kita
daripada rumah ikut balak macam bangang aja. Lepas tu buat laporan kena rogol. Bodoh. Masa lari tak sedar dia ikut power kepis macam kan. Jadi Salman pun sampai dekat Iraq. Sampai kat sana Salman pun singgah dekat sebuah gereja dan dia minta izin supaya berkhidmat dekat gereja tu. Jumpa bishop semua-semua. Bishop kata okey, no problem, duduk kat sini elok, makan tamu berak cangkung, kau je duduk siap kat sini lah. Okey, tak apa. Salman pun berkhidmat kat gereja tu. Takdir Allah, rupa-rupanya bishop ni kaki temberan, tahu tak? Jadi orang kampung yang bagi duit-duit sumbangan untuk diberikan kepada anak yatim, ibu tunggal kawasan tu, semua dirembat masuk dekat dalam dunia peti simpanan. Asyuh. Jadi Salman berhati je, oh ni kerja mampu ayun, ni hebat rupanya. Nampak warak benar, test bayar, test mengajar Taurat, Injil, rupanya penyambut tarbus. Takdir Allah, matilah bishop ni. Bila mati, orang kampung pun datanglah ziarah kan. Nak sedekah Fatihah ke benda Allah, ada buat tahlil semua tu kan. Salman kata, tuan-tuan semua, saya nak cakap kat tuan-tuan, siapa sebenar padri ni? Dia sebenarnya pembohong besar. Dia rembat duit tuan-tuan. Orang kampung marahlah. Man, kau cakap dia duduk dengan kau baru lagi duduk situ tak? Kita dah lama dengan padri ni. Salman kata, aku kenal dia pada korang. Walaupun aku baru, tapi aku kenal siapa dia. Dia ni hebat, harta kuat. Kalau kau tak percaya, ikut aku. Dekat dalam gereja tu ada bilik bawah tanah. Salman membuka bilik tu, dia penuh duit dalam tu. Emas perak, emas berlian, intan, apa daya tu, intan, semuanya dia dalam penuh. Orang kamu kata menantang, memberikan dekat kelepet, kaki bohong. Elok-elok orang nak sembahyang, orang nak selegari jenazah orang tua ni, dia seret jenazah orang tua padri ni, dia pacak dekat salib, diorang kejam dengan batu sampai hancur sebab jahat. Lepas tu orang kampung pun meeting, JK penduduk nak buat pelantikan padri baru. Diorang pun meeting, lantik padri baru, jaga gereja tu, padri yang kedua. Salman pun berkhidmat dengan padri yang kedua, berkhidmat. Takdir Allah, padri kedua ni jatuh sakit. Teman, aku tak sihat ni mati. Kemungkinan besar tak lama lagi aku akan mati. Sama kata tuan, kalau tuan mati, dengan siapa saya nak belajar? Padri dia kata, teman, aku ada seorang kawan juga dekat kawasan Iraq ini, kau pergilah guru dia orang yang baik. Elok pesan pun meninggal orang. Salman pun kata apa, dia pun tinggalkan gereja, berhijrah cari gereja yang kedua. Cari, tengok pada alamat tu, Jalan Klasik U2 Suruh 42, postcode tonton contohkan section 8. Contohlah kan, Jumpalah padri nombor 3 ni. Sembang-sembang, oh kenal tu kawan aku, meninggal dah. Ish, kesian. Tak apalah kau duduk dengan aku Salman pun berkhidmat, belajar, mengaji dengan padri yang nombor 3 ni. Berkhidmat. Takdir Allah, padri nombor 3 pula jatuh sakit. Man, aku rasa aku tak lama ni, Man. Kalau aku mati besok, Man, kau jagalah buat gereja ni. Salman kata, Tuan, kalau Tuan mati besok, dengan siapa saya nak sambung belajar? Padri dia kata, Man, aku ada seorang kawan juga di kawasan Syam ini, kau pergilah belajar dengan dia orang yang baik. Elok pesan pun meninggal orang ni. Salman pun bungkus beg, barang-barang semua, keluar pada gereja, meneruskan pengembaraan sampai ke gereja yang seterusnya, padri yang nombor 4. Jumpa, tengok alamat semua, tunjuk gambar. Kenal, member lama tu, belajar tu pasport sekali ni. Sembang. Okey, kau duduk dengan aku, kau belajar dengan aku, makan tamu, gerak cangkung, duduk, belajar semua. Takdir Allah, sakit pula lah waktu ni. Ya Allah, kata macam mana? Sama kata nasib aku lah, kata macam mana? Tuan nampak dah tenang. Kalau Tuan mati besok, dengan siapa saya nak belajar? Apa kata padri? Man, tak ada kawan lain lah, Man. Kau pergilah dekat sebuah gereja. Di sana ada seorang kawan aku, belajar sekali. Dia lah padri yang beriman pada Allah. Kau pergilah cari dia.
Pun pesan meninggal pula. Salman pun terus sampai gereja nombor 5. Ini cerita betul ke bohong apa? Ustaz ni kan betul, Ustaz dah ramai sangat meninggal. Oi bro, dengar cerita tu bro. Sampai gereja nombor 5, Salman pun mengenalkan diri. Dia pun bekerja berkhidmat. Tak ada Allah. Bagi nombor 5 pun pendek umur. Ya nah. Lepas dia kata, Man, aku rasa tak lama dah aku dah sakit teruk ni, Man. Kau pergilah mengembara, Man, cari agama yang sebenar. Salman kata, Tuan, dengan siapa saya nak belajar? Habis semua pada masuk yang Tuan nombor 5 dah, Tuan. Salman dengar pesanan aku. Setakat yang aku tahu dalam pengetahuan aku, tidak ada orang alim. Habis tak? Aku yang last sekali. Cuma wahai Salman, menurut apa yang kami belajar dalam Taurat Injil menceritakan akan lahir Nabi akhir zaman. Itu nak kabarnya. Dan disebut dalam fi zuburil awwalin, dan disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dah lahir Nabi akhir zaman. Man, kau carilah dia, kau berimanlah dengan dia. Kau jangan sisihkan blog tu, wahai Salman. Tuan, kat mana nak cari orang ni? Dia tinggal di Semenanjung Arab. Dia bagi 3 benda. Dia tinggal di kawasan tempat tu batunya berwarna hitam dan banyak pohon-pohon taman. Man, kalau takdir Allah kau berjumpa dengan dia, sebelum kau beriman dengan dia, kau tanya dulu 3 benda, 3 soalan. Yang pertama, kau cek dia tidak menerima sedekah, dia menerima hadiah, dan di belakang antara bahu kanan dan bahu kiri ada tanda kenabian. Wahai Salman, kalau ditakdirkan Allah umur kau panjang, kau berimanlah dengan dia. Elok pesan, meninggal orang tua ni. Cumanya padri yang last compact ni, kau tahu, kaya, banyak harta, ada unta, ada kambing, ada lembu fenlon, macam-macam ada. Masyur. Jadi dia ni kan tak ada anak kan, padri mana kahwin. Semua harta benda diwasiatkan kepada Salman. Jadilah kaya Salman sekali mata. Tapi bagi Salman, kekayaan tak penting. Yang penting nak cari petunjuk Allah. Cuba kau fikir cerita ni, kau fikir bagaimana orang yang jauh daripada Parsi tu, kau tahu, yang tak tahu apa benda, berusaha mencari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya satu hari dia pergi dekat satu kawasan pasar dekat Syam ini. Dia pun ingat pesanan untuk guru dia kan. Orangnya daripada Semenanjung Arab. Dia pun tanya, ada tak orang-orang daripada Semenanjung Arab datang kat sini berniaga? Ada. Mana tu belah sana? Tu kawasan ekonomi tu semua dia orang belaka. Salman pun pergi perkenalkan diri kan. Salman kata, Tuan daripada Semenanjung Arab ke? Saya berhajat ikut Tuan ke sana. Boleh, tak ada masalah. Buat apa tambangnya? Tak ada anak-beranak. Kita kaustik lah kan. Pada hari yang ditentukan, Salman pun bergerak dengan orang ni nak menuju ke Madinah, Semenanjung Arab, nak ke sana. Rupa-rupanya on the way. Rombongan ni rombongan penyamun tarbus. Penyamun tarbus. Sampai tengah jalan, diorang rompak Salman, diorang kidnap. Habis unta-unta Salman dirembat belaka, dan Salman ini dijual kepada Yahudi. Tengok Allah punya kerja ya. Tengok bagaimana Allah menyusun Salman mendapat petunjuk. Macam mana cara jalan cerita ni. Berusaha mencari kebenaran, tiba-tiba kena rompak, kena sambut, kena kidnap, dijual dekat Yahudi. Dapat ke Yahudi jual. Sampai 3 dia punya owner dia. Sampai owner yang ketiga, Salman pun sampai dekat negeri Yahudi ni. Kau tengok, teringat pesanan Tok Guru dia. Tok Guru dia kata, Salman, Nabi itu akan berpindah ke sebuah negeri yang batunya berwarna hitam dan banyak pokok-pokok taman. Salman tengok aja, macam kat sini lah tempatnya. Tapi dia pun tak confirm lagi kan. Dia pun bekerja macam biasa. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari, cerita Salman ni macam cerita Abdullah bin Salam atas pokok. Tengah-tengah kutip buah atas pokok ni, tuan dia dekat bawah, kutip kat bawah. Salman ni duk fikir, macam mana lah rupa Nabi akhir zaman. Ya Allah, ibu ni nak jumpa dia, nak sangat rupa dia. Harap-harap
Aku dapat jumpa Nabi. Tengah-tengah fikir, tiba-tiba dengar orang menjerit, "Ya Maksyar Yasrib, wahai orang-orang Arab Yasrib, Muhammad dah sampai, Muhammad dah sampai." Salman dah terpukul. Dia kata, "Muhammad dah sampai." Dia kata, "Aku ni macam demam." Tak sedar, tak seronok sangat. Dengar Muhammad dah sampai. Pasal benda dah lama dicari kan. Sampai mati habis tubuh dia betul tak. Mencari Muhammad SAW. Muhammad. Salman kata, tanpa aku sedari, aku bergelungsur jatuh bermuka. Bos ni tengah sembang dengan Muhammad yang bawa kita ni. Apa ni? Confirm ke? Confirm, betul. Kau kenal orang dia? Dia dah sampai betul. Dia dah rumah. Salman menyambut. Betul ke? Confirm. Bos kata, yang kau menyebut pasal apa ha? Okey, panjat kali pokok tu. Apa? Tak pasal kena penampor Yahudi tu tak. Panjat kali kan. Panjat kali pokok, tapi buat kerja pun dah tak concentrate dah. Kepala duk petik buah masa rasa ni. Masak tak masak petik pun dah kan. Sampailah maghrib. Dah balik. Boleh kata, besok sambung balik. Salman tak balik. Salman kutip taman-taman yang boleh-boleh atas tanah ni. Aku dah jumpa hari ni juga Muhammad SAW. Dia pun pergi jumpa Nabi. Sampai dekat Madinah tu, jalan jam, ramai orang. Ya Allah, macam pernah calon. Itu dah rupanya ramai. Masa tu orang kan tengah ziarah Nabi dekat rumah siapa nama? Abu Ayyub Al-Ansari. Salman ni pun cilok duduk depan Nabi. Dia tengok je. Nak tegur tak? Berani takut kan? Sahabat semua pada staf rumah semua kan. Tapi kuatkan hati pasal ingat pasal Tok Guru. Kalau nak tahu dia Nabi ke tidak, kau tanya 3 benda kat dia. Kau try. Jadi Salman pun keluarkan tamar tu. Dia kata, "Tuan, ini tamar ni saya sedekahkan pada tuan. Silakan." Salman tengok je Nabi. Nabi pun ambil tamar tu. Nabi kata dekat sahabat-sahabat, jemput makan. Semua sahabat makan tamar sedekah ni. Nabi tak makan pun. Sebiji pun tak ambil. Kata confirm, inilah orang ni. Tapi baru satu, lagi 2 benda. Besoknya Salman kerja macam biasa kan, dah habis waktu office. Dia pun turun daripada dia punya benda tu, pokok tambah, pokok korban. Dia pun kutip pada taman yang lebih tu. Di bawah jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Muhammad, ni taman ni saya hadiahkan untuk tuan. Silakan." Bila Nabi sebut, Nabi dengar perkataan hadiah, Nabi kata kat sahabat, "Dia pun makan, semua makan." Nabi makan. Confirm. Dia dah yang kedua, dia makan tamar hadiah. Tinggal lagi satu hari Nabi SAW di luar kawasan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, cuaca panas. Nabi tak pakai baju. Nabi hanya pakai selendang untuk dengan burdah dengan selendang Nabi. Orang semua duduk depan belakang. Salman masuk. Ni duduk kat belakang. Duduk kat sini. Sahabat tengok, pasal Mama duduk belakang. SP apa? Tengok kan. Orang dengar Nabi Jamak, dia duduk sekolah dia belakang. Orang dengar Nabi Jamak, dia sekolah dia kat belakang. Lepas tu Nabi berasak, "Dia ada apa?" Nabi kata, "Tengok belakang ada apa?" Sampai kata, "Apa, biasa je." Tengok je kat belakang Nabi. Lama lepas tu dia berasa lagi, "Ada apa ni tu kat belakang?" Salman kata, "Tak ada apa-apa tuan, saja ambil angin kat belakang ni." Lalu Nabi kata, "Oh, tahu. Kau nak tengok benda tu ya?" Nabi kata. Nabi pun angkat selendang dia. Elok Nabi angkat, dia pun nampak khatamun nubuwah betul-betul dekat belakang Nabi. Khatamun nubuwah ni cop kenabian. Macam rupa apa benda tai lalat yang timbul, ya, tertulis dekat situ khatamun nubuwah. Nabi perakhir. Besarnya seperti telur burung puyuh. Timbul perkataan khatamun nubuwah. Bila Salman nampak, dia peluk Nabi, menangis. So Nabi biar je. Apa pasal ni? Sahabat dah sampai ni, apa pasal Muhammad ni? Hidup-hidup ni. Ada pada topan mati apa kan? Orang pun pelik tengok Salman. Dia peluk Nabi, dia nangis. Sampailah dia. Tadi kata, "Apa cerita ni Salman? Apa pasal kau?" Salman berkata, "Ya Rasulullah, ceritanya dia pun cerita macam mana aku pun boleh cerita tadi." Takkan aku boleh balik.
Kau tengok kerja Allah susun akhirnya dapat petunjuk. Ini membuktikan zaman Salman Al-Farisi tak ada internet, dia usaha cari petunjuk. Sebab tu kita pada hari ini internet ada semua ceramah punya berlambak kat luar. Tiba-tiba kau tak faham-faham juga haram kau barisan dengan bangang lah kau cakap banyak tak. Dia faham ke tidak tu? Itu nak cerita sebenarnya. Itu nak cerita sebenarnya bang oi. Salman tu berusaha cari petunjuk. Kita hari ni dah macam-macam benda maklumat tak putus. Dengan internet, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan WhatsApp, berasap tak faham apa lagi aku tak kerti. Sampai cek kering handphone masih lagi tak kerti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Salman Al-Farisi antara contoh para sahabat Nabi yang tahu cerita Nabi ni daripada zaman orang-orang yang Kristian dan akhirnya beriman kepada Rasulullah SAW. Dan kita sedia maklum Salman Al-Farisi sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, berumur 250 tahun. Radhiyallahu ta'ala. Okey, tuan-tuannya, jadi insya-Allah pada kumpulan rezeki kita sambung lagi lah nanti pada pertemuan akan datang ayat yang seterusnya. Dan kita sama-samalah menghadapi pilihan raya ini dengan penuh beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pesanan daripada Dewan Ulama PAS Pusat. Yang pertama, jaga sembahyang jemaah, ya, khusus untuk saya yang cakap ni lah. Dan abang-abang orang muda kita, ya, orang-orang tua yang hadir, semua jaga sembahyang jemaah. Hari-hari kita baca Al-Quran. Doa setiap hari, setiap lepas sembahyang doa, ya Allah berikan kemenangan kepada Pakatan Rakyat, ya Allah berikanlah kemenangan kepada Islam. Kena doa jelas clear, jangan nak malu-malu sepak juga gerak. Kan? Doa biar jelas, sebab kita ni hidup biar jelas pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas pendirian, jangan sekek pada gerak. Baca Quran, antara tempat-tempat yang makbul doa lepas baca Al-Quran, makbul doa insya-Allah. Banyakkan bersedekah, tiap-tiap hari bersedekah, kan? Berpuasa sunat Isnin Khamis insya-Allah. Bangkit malam qiyamul lail, paling kurang 2 rakaat, paling kurang lah. Kok mengantuk sangat takut tak bangkit sebelum tidur lepas mengadap Facebook pukul 2.30 tu, kan? Buat sembahyang 2 rakaat, sembahyang ya Allah berikanlah kemenangan kepada Islam ya Allah. Itu sebenarnya cerita kita hidup ni. Dan kita buat kerjasama dengan parti-parti non-Muslim ni pun dengan sebab nak bagi diorang faham Islam tu apa boleh cerita. Ya, jadi jangan lupa sembahyang jemaah, bersedekah, baca Al-Quran, lagi apa tadi? Puasa sunat, ya, qiyamul lail, dan apa? Buatlah benda kan, buat benda boleh kebaikan, dan jangan putus asa berdoa kepada Allah. Dan nasihat saya juga, janganlah isap rokok. Nak doa nak makbul isap rokok, aduh lemah betul lah. Nak isap juga jorok-jorok lah, cover lain kan, bawa tin biskut tu kan. Buat apa tin? Cover lah sikit, taklah buruk sangat nak rokok itu. Jadi benda-benda sebab tu ada dalam hadis sebut, ya, ada zaman Nabi SAW sikit lah. Pasal malam ni malam nak raya kan, kan? Yelah, benda dosa ni benda yang sepatutnya kita elakkan. Tapi kita jangan terlalu menyerang kawan kita yang isap rokok. Aprak lah kau ni, kau tahu tak pasang kau seko kita boleh kalah. Kau jangan cakap macam tu. Dia ada kelemahan di isap rokok, tapi kadang-kadang dia rajin buat kerja Islam, buat panjat, pasang bendera, pergi. Dia belaka, tapi rokok istiqamah ni. Aku kalau tak isap Ustaz, aku tak ada idea lah, aku jadi hilang semangat, oksigen kurang. Tak kata macam mana, mesti dia macam tu. Kau doakan kebaikan untuk dia, jangan kau marah dia. Sebab dia ada kelemahan, kita pun ada kelemahan juga kan. Tapi kadang-kadang dia buat kerja bagus. Tak pun, sebab berlaku zaman Nabi, ada seorang sahabat minum arak, banyak kali minum arak, ditangkap di hutan, sampai sahabat kata, asyik muka kau je aku cerita kau ni. Nabi kata, betul dia salah, tapi aku kenal dia ni, dia sayangkan Allah dan Rasul. Dia memang dia minum arak bersalah, tapi kau jangan buat minum arak. Kan contoh nak kabarnya kan, benda berdosa, tapi dia ni ada, dia tahu benda tu salah, tapi dia lemah, tapi dia nak juga tolong Islam. Jadi kita ni macam itulah, ya. Mana jangan kita tarik selama yang mungkin, dan insya-Allah
yang pandai, yang muda-muda, kurang internet, pandai Facebook, buat kerja kempen dalam Facebook banyak-banyak untuk Islam. Sebab benda ni ibadat dan insya-Allah ya. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita untuk diberikan kemenangan pada pilihan untuk bulan insya-Allah. Dan ada kemungkinan besar lah, ada kemungkinan besar, bukan ambil calon aku tak ada calon-calon bina. Kemungkinan anak akan ke Syria dalam 2-3 hari lagi. Pasal kita orang hantar baju-baju yang berlambat itu dekat kontainer laut tak dapat. Dia buat cerita Qatar Airline bagi penerbangan ihsan. Jadi dia minta 5 orang untuk wakil daripada Malaysia ni buat penghantaran dan penyerahan baju-baju dekat sana. Jadi insya-Allah kalau banyak umur, orang rezeki, kau kot aku tak syahid dekat sana kan. Kalau syahid nak macam mana? Amin. Amin tak pasti. Aku ni bukan bagi saya pun. Tapi insya-Allah bila kita tolong orang sana kan, mujahid dekat sana tolong orang susah, aku akan minta dia doa. Jangan lupa doakan supaya Allah beri kemenangan kepada Islam di Malaysia. InsyaAllah dia punya connection antara Syam dan Malaysia. Orang Syria kan, orang mujahidin berdoa supaya Allah Ta'ala berikan kemenangan. InsyaAllah, insyaAllah Allah beri kemenangan kepada Islam. InsyaAllah. Amin. Sekian dulu aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.